sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila kafati ibadillahi sholihin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana waliyyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaid wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amal bihi wa nashrihi. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam serta pengurusi bagi masjid kita ini, Jabatan Kuasa Masjid serta hadirin dan juga hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita bersyukur dan merafakkan sebenarnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah kurnia, taufik serta hidayah yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk sama-sama untuk kita beribadat, untuk kita menunaikan salah satu daripada tujuan ataupun hikmah penciptaan kita sebagai khalifatullah di atas muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan yang berbentuk masa yang lapang, nikmat, sihat dan sebagainya. Dan kesemuanya itu merupakan anugerah kepada kita untuk kita melakukan ketaatan, menambah amal kebajikan dan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kesemuanya itu tidak akan hadir melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita perlu banyak-banyak bersyukur dan mengingati bahawasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita guna untuk kita mencapai ridha-Nya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga secara khususnya Allah Taala berikan kita kesempatan untuk sembahyang Jumaat yang pahalanya itu 27 kali ganda. Dalam riwayat yang lain 25 kali ganda. Yang pahala yang ia merupakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga ia merupakan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang berjemaah. Dan juga ia sebagai satu penzahiran kepada ayat yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Dikaulah yang kami sembah dan hanya Dikaulah tempat kami meminta pertolongan. Jadi kita baca ayat itu, kita tak baca saja, kita kena faham, kita kena meneliti, kita kena menghayati. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Dikaulah yang kami sembah, boleh saja Allah Ta'ala kalih ayat tu na'buduka, kami sembah kamu ya Allah. Tapi
Tapi yang kita dah baca, yang ada dalam Quran, iyyaka na'budu, hanya Dikau lah yang kami sembah. Ada beza kedua tu. Ayat yang kita dah baca, makna dia apa dia? Hanya Dikau lah yang kami sembah. Boleh saja Tuhan buat, kami menyembah kamu. Beza apa? Hanya Dikau lah yang kami sembah dengan kami menyembah kamu. Beza dia mudah saja. Dia kata, aku cintakan kamu. Kita bagi contoh, aku cintakan kamu. Beza lagi. Tapi kalau kita kata, hanya hang seorang sajalah yang aku sayang, yang aku cinta. Hang seorang, hanya hang seorang sajalah. Begitu juga Allah Ta'ala nak memberikan satu maksud, makna kepada kita, iyyaka na'budu, hanya Dikau sahajalah, hanya Dikau seorang sajalah ya Allah yang kami sembah, yang kami buat ibadat. Ya, itu makna dia. Tuhan tak sebut na'buduka, kami sembah kamu ya Allah. Kalau nak bagikan, nak bagi penghayatan kepada kita yang membaca surah Al-Fatihah tersebut, hanya Dikau lah yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Dikau jualah yang kami meminta pertolongan. Boleh saja Tuhan buat, hanya kami sembah kamu dan kami minta tolong dekat kamu. Boleh, tapi tak berapa kuat. Kuat dia macam mana? Kuat dia macam kita dah baca tu, hanya Dikau yang kami sembah dan hanya Dikau jualah yang kami meminta pertolongan. Jadi dia ada makna yang mendalam daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Baik, tak apalah, itu satu segi. Kita nak faham seterusnya, iyyaka na'budu, hanya Dikau lah yang kami sembah. Pasal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sebut dalam ayat tu iyyaka a'budu, hanya Dikau lah yang aku seorang sembah? Pasal apa Allah Ta'ala sebut hanya Dikau lah yang kami, menunjukkan berkumpulan. Hanya Dikau lah yang kami sembah, bukannya hanya Dikau lah yang aku sembah. Sebab Tuhan nak bagi tahu dekat kita, ibadat perlu dilakukan secara berkumpulan. Kerana itu kita hasil daripada ayat tersebut disyariatkan kepada kita untuk sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah merupakan ibadat berkumpulan, dan kenalah dengan surah ataupun ayat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca tadi, iyyaka na'budu, hanya Dikau lah yang kami sembah. Sebab itu bila kita baca ayat tu, jangan ingat kita seorang saja yang buat ibadat. Jangan ingat kita seorang saja yang buat amal kebajikan banyak. Jangan ingat kita seorang saja yang taat kat Tuhan. Ada lagi orang lain yang buat ibadat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita tak berasa lebih daripada orang sebab kita ibadat, dia pun ibadat juga. Jadi akan daripada ayat tersebut akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Sebab tu juga bila kita mai sembahyang, kita tengok kita mai sembahyang jemaah, kita tengok ada jiran-jiran kita ataupun kawan-kawan kita masih lagi tak mai sembahyang jemaah. Apa yang kita kena buat? Biar. Di mana ni kita nak belajar hadis yang ada kaitan dengan benda tu. Yang ada kaitan dengan situasi yang saya sebutkan sekarang ni. Apa yang kita nak buat tengok orang tak mai sembahyang jemaah? Biarlah. Dah tak mau, orang azan bukan tak azan, dengar bukan tak dengar, saja tak mau mai. Macam tu. Tengok orang macam tu. Yang sepatutnya bila dia faham iyyaka na'budu, hanya Dikau lah yang kami sembah. Kita yang baca ayat tu kita faham, kita akan ajak mereka mai sembahyang jemaah sekali, kerana kita tahu kita nak buat ibadat secara berkumpulan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca selalu. Iyyaka na'budu, hanya Dikau lah yang kami sembah, dan hanya Dikau lah jua yang kami meminta pertolongan. Ibadat dia berlaku dekat mana? Berlaku dekat atas dunia. Ke akhirat tak ada ibadat dah. Ke akhirat ni tunggu hasil saja yang kita ibadat kat dunia ni. Dekat akhirat kita nak ambil hasil, nak kutip hasil apa yang kita buat dekat atas dunia ni. Ibadat berlaku di dunia. Di dunia ada bermacam-macam ujian, ada bermacam-macam fitnah, ada bermacam-macam benda yang akan menguji keimanan kita dan menguji ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kerana itu Allah Ta'ala sambung ayat tu, wa iyyaka nasta'in. Kerana kita tahu dunia ni macam tu, dan
kita perlulah iyyaka nasta'in, kita perlulah minta tolong kepada Allah untuk lancarkan urusan kita di atas dunia ini. Itu secara ringkas makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dikaulah yang kami sembah dan hanya dikaulah yang kami minta tolong. Baik, maka ayat tadi secara tak langsung ada kaitannya dengan hadis yang kita nak belajar pada malam ini. Dan kita kena ingat, setiap kali kita belajar tafsir, belajar hadis dan sebagainya, kita kena ingat hadis Nabi SAW. Nabi sebut, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, takkan sesat siapa yang berpegang dengannya. Selama-lamanya takkan sesat. Apa dia? Kitabullah, terutama Al-Quran. Yang keduanya, wa sunnati nabiyyi, dan sunnah nabinya, iaitu sunnah Rasulullah. Jadi malam ni kita belajar hadis, kita belajar pasal sunnah Nabi SAW. Kita nak tengok apa yang Nabi SAW nak nasihat kita sebagai pengikut dia, sebagai orang yang percaya dekat dia, bagaimana kita nak hidup di atas dunia ini dengan panduan Nabi SAW. Baik, kita tengok hadis yang ke-15 daripada hadis kitab 40 Imam Suyuti. Maka tajuk dia nasihat dari agama. Maksud kata nasihat itu sebahagian daripada kandungan agama kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Pendek itu saja dia bagi. Apa dia makna dia? Agama itu ialah nasihat. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, ad-din itu mubtada ataupun kita panggil subjek. An-nasihah itu khabar. Maka ad-din mubtada, an-nasihah khabar. Kalau bahasa Melayu panggil apa? Subjek yang predikat ke? Bahasa predikat, no? Baik, kalau subjek dia itu ma'rifah. Apa dia ma'rifah? Kita belajar sikitlah bahasa Arab. Sebab apa? Sebab Quran dan Nabi SAW juga berbahasa Arab. Jadi kita kena tahu sedikit mengenai bahasa Arab. Ad-din ialah mubtada ataupun subjek. Subjek ini ataupun mubtada ini, dia akan bermula dengan ma'rifah. Maksud kata nama khas. Kata nama khas. Maka ad-din, kalau kita terjemah cara pondoknya, bermula agama itu. Macam tu. An-nasihah itu khabar. Maka khabarnya pun kita tengok ma'rifah juga. Sebab ada alif lam. Tanda kata satu kalimah itu merupakan kata nama khas dalam bahasa Arab. Di antara tandanya ialah kalimah itu ada alif lam. Maka ad-din ada alif lam, maka dia ma'rifah. An-nasihah ada alif lam, maka dia pun ma'rifah juga. Ma'rifah bertemu dengan ma'rifah. Ad-din mubtada ma'rifah, khabar an-nasihah itu ma'rifah. Dalam bahasa Arab, dalam kaedah ilmu bahasa Arab ada satu kaedah, ma'rifatut tarafain tufidul hasra. Apa dia makna dia? Ma'rifah dua tepi. Apa dia ma'rifah dua tepi? Ad-din sebelah sini, tepi sini, an-nasihah sebelah sini. Ada itu ma'rifah dua tepi. Kalau dalam ayat bahasa Arab ada ma'rifah, ada kata nama khas di sini dan di sini. Apa dia makna? Apa dia rahsia yang terselit daripada ayat tersebut? Tufidul hasra. Dia memberi erti terhad, eksklusif. Macam tu. Jadi terjemahannya, kalau kita mendalami bahasa Arab, terjemahannya macam mana? Ad-dinu an-nasihah. Kalau terjemah biasa, agama itu ialah nasihat. Itu terjemah biasa. Tapi kita nak faham lagi rahsia bahasa Arab, tak terjemah macam mana? Bermula agama itu hanyalah semata-mata nasihat. Begitu kita terjemah dia mengikut kaedah tata bahasa Arab. Jadi dia berbeza. Ayat yang kita baca ini, agama itu ialah nasihat. Nampak macam biasa. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita tengok, kita terjemah, rupanya terjemah macam ni. Bermula agama itu ialah semata-mata nasihat. Baru kita rasa nasihat itu ada kedudukan yang penting dalam agama Islam. Ada peranan yang besar untuk membentuk jiwa-jiwa orang Islam. Itu Nabi SAW nak beritahu kita hatu dengan perkataannya yang pendek.
Ad-dinu an-nasihah, agama itu semata-mata nasihat. Sudah pendek tetapi maknanya dan kesannya besar. Itu antara mukjizat Nabi kita SAW. Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Apa dia jawami'ul kalim? Perkataan pendek, tapi maknanya begitu luas, begitu banyak. Tengok macam ni, ad-dinu an-nasihah. Bermula agama itu semata-mata nasihat. Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita dengan ayat yang pendek ini, agama ini majoriti. Aktiviti dalam agama Islam kebanyakannya, majoritinya ialah berpaksikan nasihat. Malam ini kita nak belajar kedudukan nasihat dalam agama kita. Begitu hadis Imam Suyuti dalam kitab 40 hadis dia ini, Imam mengambil pendekatan ambil hadis pendek-pendek supaya kita boleh hafal. Kalau orang yang menghafal 40 hadis daripada Nabi SAW akan mendapatkan kelebihan di akhirat nanti. Kerana itu ada 40 hadis macam 40 hadis Imam Nawawi, 40 hadis Imam Suyuti, 40 hadis ahkam dan sebagainya. Kerana rahsia pada nombor 40 itu ada ganjaran dia di akhirat nanti kerana mereka yang menghafal 40 hadis Nabi kita SAW. Jadi Imam Suyuti ambil pendek. Yang panjangnya sikit pun tak panjang mana pun, dia sambung sikit saja. Ad-dinu an-nasihah, agama itu ialah nasihat. Qulna, ini bersih panjang dia, bersih penuh. Maka kami para sahabat berkata, liman? Ya Rasulullah, kamu kata agama itu ialah nasihat. Maka kami nak tanya kamu, nasihat itu untuk siapa? Nak nasihat siapa? Maka Rasulullah SAW jawab, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah kata nasihat itu untuk Allah, kedua untuk Quran, ketiga untuk Rasulnya, yang keempat untuk para pemimpin orang Islam, serta ammatihim, serta untuk orang Islam keseluruhannya. Yang pertama nasihat itu Rasulullah kata untuk Allah. Saya kita tengok apa dia makna nasihat untuk Allah. Pertama nasihat untuk Allah, kedua untuk Al-Quran, ketiga untuk Rasulnya, keempat untuk pemimpin orang Islam, dan yang kelima untuk orang Islam keseluruhannya. Nabi SAW habaq kata 5 benda ini nasihat perlu kepada 5 benda ini. Baik, kita tengok apa dia makna nasihat. Makna ini saya ambil suatu kitab lain, Syarah 40 Hadis Imam Nawawi, daripada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, ulama Mesir. Maka hadis yang ada dalam 40 hadis Imam Suyuti ada juga dalam 40 hadis Imam Nawawi. Maka kita tengok pada syarah panjang sikit. Baik, apa dia makna nasihat? Iradatu jumlatil khair hiyazatan lihadhil mansuhi lahu. Makna nasihat ialah kita mahukan satu bentuk kebaikan kepada orang yang dinasihati. Itu makna nasihat. Kita nak satu bentuk kebaikan, yang kebaikan itu kita nak berikan kepada orang yang kita duk cakap, orang yang kita duk nasihat depan kita ni. Itu makna nasihat. Baik. Maka nasihat ni apa hukum dia? Maka kita cantik nasihat ni hukum dia fardu kifayah, wajib nasihat. Kifayah ni apa dia? Dia bukan fardu ain. Fardu ain tiap-tiap orang wajib buat. Kalaulah nasihat ini fardu ain, maka tiap-tiap orang daripada kita satu persatu kena nasihat setiap orang. Tu kalau fardu ain. Macam semayang. Semayang tak ada orang boleh ganti dah, kita sendiri kena buat. Itu fardu ain. Maka nasihat bukan macam tu. Nasihat ni fardu kifayah. Ya, dia wajib, tetapi kifayah. Apa dia makna kifayah? Fardu kifayah ni makna dia ialah kalau ada dah yang buat, hak lain tak ada buat dah. Macam tu. Nasihat ni wajib. Kalau orang lain nasihat dah, gugur kewajipan ke atas kita untuk sampaikan nasihat. Maka kewajipan tu orang lain tolong buat untuk kita.
Serupa dengan sembahyang mayat. Sembahyang mayat ada seorang sembahyang terlepas dosa satu kampung. Macam tu. Ya. Baik. Iza qama biha man yakfi saqata an ghairihi. Sekiranya nasihat itu dilakukan ataupun diberikan oleh satu kelompok yang mencukupi, maka jatuhlah hukum kewajiban nasihat tersebut. Wahia lazimatun ala qadri taqah. Nak nasihat ni sampai ke mana? Nasihat ni mesti tetapi mengikut kemampuan kita. Itu di antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Baik. Antara maksud nasihat lagi, wan nasihatu fil lugh al-ikhlas. Di antara makna nasihat daripada segi bahasa ialah al-ikhlas. Maka dikatakan, orang Arab akan kata apa? Nasahtul asal iza saffaituhu. Aku ini nasahtul asal, aku ini menyucikan, menyaring madu. Madu bila kita ambil adalah kotoran-kotoran yang masuk dalam madu tu, maka kita ambil, buang, kita cuci apa semua, maka itu juga makna nasihat di dalam bahasa Arab. Makna kata kita faham, nasihat ini pertama kita nakkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat. Satu. Yang kedua, nasihat ini juga ingin membersihkan dan menyucikan orang yang kita nasihat. Itu makna nasihat yang sebenar. Baik. Nasihat ni juga hadirin-hadirat dirahmati Allah. Kadang kita nasihat benda kita kata benda yang orang tu salah, dan kita tak tegur orang lah. Kita kata nasihat ni tegur lah. Kita tegur hak kita nampak dia salah. Tapi kalaulah dia tu, kita kata contoh, dia ni jual barang murah, sedangkan barang itu harganya sebenarnya sekian-sekian harga, lebih tinggi nilai dia daripada harga yang dia hidup jual. Kita kalau beli dengan dia, kita tahu barang ni sebenarnya harga dia mahal, kita pergi jual murah sebab dia tak tahu harga ataupun nilai barang tersebut. Kita pun kalau ada di situasi itu, kita buat apa tuan-tuan dan puan? Cantik dia jual murah, dia bukan tahu harga sebenar barang tu berapa. Kita pun beli, buat takdir. Sedangkan kita belajar agama itu ialah nasihat. Nasihat dia kita nak kebaikan kepada orang yang kita nak bagi nasihat tu. Dan juga kita tak mau bagi dia tertipu ataupun kena tipu. Itu di antara maksud nasihat. Maka kebanyakan daripada kita kalau berada dalam situasi yang saya sebutkan tadi, kebanyakan daripada kita tak ada nasihat apa dah. Tak ada di antara kita yang kata ni barang yang hang jual ni bukan harga ni sebenarnya. Harga dia di pasaran sekian lebih tinggi daripada apa yang hang jual. Saya rasa mungkin tak ada di antara kita yang buat macam tu. Betul ya? Tumpang dia jual buah, ambil dia tak tahu dia punya masalah. Itu kita, betul ya? Tepuk dada tanya diri masing-masing. Kalau biasa terkena dengan dalam situasi ini. Itu kita, generasi akhir zaman yang jauh dengan Nabi SAW. Tetapi generasi para sahabat cerita dia lain. Para sahabat ceritanya berlainan dengan kita. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sayyidina Jarir seorang sahabat Nabi SAW. Satu hari dia suruh pembantu dia ni, dia kata, "Fulan, tolong Sat, aku nak beli kuda. Tolong Sat pergi dekat pasar, pergi cari kuda dekat aku." Dia pun carilah pembantu kepada Sayyidina Jarir ni, pergilah ke pasar, pergilah ke tempat orang nak jual kuda. Dia nak tengok, nak beli kuda dekat tuan dia. Pergi mai, jumpa dengan seseorang. Maka dia tanya, kuda ni berapa, harga dia berapa? Kawan tu kata 300 dirham. Yang kawan tu pun pembantu Sayyidina Jarir ni pun dia tahu kuda yang kawan tu jual kuda hak kemah. Bukan kuda yang lelaki-lelaki, kuda hak kemah. Harga dia di pasaran bukan 300 dirham.
Tapi si pembantu ni dia kata, oh cerdik kawan ni, tak tahu ni dia letak harga murah. Padahal kuda dia mahal lagi. Dia pun okey, tak apa, aku beli 300 dirham. Seronok. Buat balik pergi kepada, dia pun ambil kuda itu buat balik kepada Sayyidina Jarir. Sayyidina Jarir tengok kuda tu, dia tanya, hang beli kuda ni berapa tadi? Berapa hang beli? Dia kata, tuan saya beli 300 dirham. Sayyidina Jarir terkejut. Kuda yang seelok ini dibeli dengan harga 300 dirham. Sayyidina Jarir buat apa lepas tu? Kita kalau jadi Sayyidina Jarir, kalau duduk tempat Sayyidina Jarir, betul aku, rezeki kita. Kita balik Lena. Cuma beli raita lah. Raita harga dia mahal lagi, kawan tu jual murah. Asyik banyak aku, duit aku. Itu kita. Tapi Sayyidina Jarir, seorang sahabat yang dididik oleh Nabi SAW, bukan perangai macam kita. Dia turun pergi ke pasar dan tanya, hang beli kat mana kuda ni? Bawa aku pergi. Pembantu dia pun bawa pergi jumpa kawan tu. Dia kata, hang jual kat pembantu aku ni 300 dirham lah. Ya? Dia kata, ya. Lepas apa? Masa pergi tu bawa sekalian kuda. Dia tengok balik. Sayyidina Jarir tengok kuda. Hang tahu dah harga dia berapa? Harga dia 500 dirham. Sayyidina Jarir habaq kat kawan dia tuan jual. Harga kuda ni sebenarnya 500 dirham. Kawan tu terkejut. Sat-sat aku tengok ni. Sayyidina Jarir tengok ni. Dah, harga kuda ini bukan 500 dirham tapi 800 dirham. 800 dirham. Dia pun lagi terkejut. Baik, aku beli balik kuda ini daripada kamu dengan harga 800 dirham, Sayyidina Jarir kata. Maka waktu tu pembantu Sayyidina Jarir ada sebelah. Dia tengok, tuan, apa ni? Pelik ni cerita ni, tak pernah orang buat macam tuan ni, buat terbiak ke apa? Terus Sayyidina Jarir kali kat pembantu dia. Sayyidina Jarir kata, bay'atun Nabiya SAW ala nushi kulli muslim. Aku dah berjanji dengan Nabi untuk bagi nasihat dekat semua orang Islam. Tu Sayyidina Jarir, sahabat Nabi SAW yang faham hadis yang pendek, ad-din an-nasihah. Agama itu semata-mata nasihat. Bukan kita nasihat benda tu, bukan kita sekadar nasihat kalau benda tu memang manfaat dekat kita. Kita juga akan beri nasihat sekiranya benda itu juga merugikan kita. Asalkan kita faham, kita tahu bahawasanya nasihat ini dia punya kedudukan yang besar dalam agama Islam. Siapa yang faham macam tu? Sahabat Nabi SAW melalui kisah yang kita sebutkan tadi, Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Itu sahabat Nabi SAW. Kita nak jadi hebat lagu tu macam mana? Kalau saya sendiri pun tak boleh tahu tu, tak terfikir walaupun mengaji dah. Sebab itu kata para ulama, terkadang apa yang kita mengaji ini ke akhirat nanti jadi bala balik dekat kita. Sebab kita tak beramal. Para sahabat dulu mengaji, ambil ilmu bukan nak tambah ilmu saja. Tapi para sahabat dulu ambil ilmu nak beramal. Mereka tujuan mereka nak beramal. Tujuan nak beramal. Karena itu saya selalu sebut Sayyidina Abdullah ibn Umar baca surah Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun baca surah Al-Baqarah. Pasal apa? Sebab dia tengok ayat ni dia baca, aku tak beramal lagi ayat ni. Tutup, keluar beramal dulu. Habis dah beramal, balik tengok balik, baca ayat kedua, aku tak beramal lagi, keluar beramal dulu. Begitulah ulang alik Ibnu Umar dalam membaca surah Al-Baqarah. Dan sehingga kan khatam 8 tahun baca surah Al-Baqarah beserta dengan amalan. Itu generasi para sahabat yang dididik, diberikan butiran-butiran ilmu langsung daripada Nabi kita SAW. Maka gitulah bila saya dengar kisah ini daripada guru saya, Syekh Yusuf Rizallah, tentang Sayyidina Jarir ini, dan cerita ini disebutkan dalam kitab-kitab, maka saya takjub, kagum dengan generasi terbaik yang dididik oleh Nabi SAW. Kita tak tahu macam mana
kedekatan mereka dengan Nabi, mereka faham sungguh hadis Nabi sampai mereka sanggup buat satu perkara yang secara zahirnya merugikan diri sendiri. Maka itulah kejujuran dan ketinggian ilmu dan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin dirahmati Allah, maka kita tengok apa kata Al-Imam Al-Khattabi. Sebab kita sebut tadi nasihat itu untuk siapa? Sahabat tanya, maka Nabi kita untuk Allah dan seterusnya. Baik, kata Imam Al-Khattabi, apa dia nak syarahkan satu-satu apa makna nasihat untuk Allah, apa makna nasihat untuk Al-Quran, Rasul dan sebagainya. Baik, kata Imam Al-Khattabi, an-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsarifun ila al-iman bih. Makna nasihat kepada Allah atau beliau, macam mana nak nasihat Allah? Tak masuk akal. Maka makna dia apa dia nasihat kepada Allah? Maknanya ialah al-iman bihi. Kita perlu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali kita kena buat. Sebab kita nak kebaikan dengan Allah, kita perlu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, apa dia? Iman ini secara ringkas at-tasdiq al-qalbi. Kita mengiyakan, membenarkan dengan hati kita apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Baik. Kemudian apa dia lagi? Wa nafi syirki anhu. Kita menafikan unsur-unsur syirik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyekutukan Allah. Tak ada antara kita yang sembah selain Allah. Tak ada orang Islam, tak ada pasal tiba-tiba sembah batu, sembah patung, tak ada. Orang Islam tak ada buat macam tu. Maka itu adalah asyirkul akbar, syirik yang besar. Tapi ramai di antara kita buat asyirk al-asghar, syirik kecil. Kita menduakan Allah dalam keadaan kita tidak sedar. Bahasa mudahnya, cerita mudahnya macam mana? Terkadang kita buat amalan kita nak tunjuk ke orang. Sedangkan Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila kamu selesai melakukan tugas-tugas dakwah kamu, wahai Rasulullah, maka beribadatlah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan beribadatlah kerana Allah. Buat ibadat kerana Allah. Tuhan nasihat dekat Nabi SAW. Begitu juga kita buat ibadat, amal kebajikan kerana Allah. Satu masa kita sedekah, kita nak tunjuk kita sedekah tu ke orang lain. Kita dah menduakan Allah dalam keadaan kita tidak sedar. Maka disebutkan dalam hadis, maka di akhirat nanti kalau kita duk buat lagu tu kerak sangat, maka ke akhirat nanti amalan-amalan kita tu tak ada pahala. Tuhan akan kata dekat kita, pergi cari pahala dekat orang yang nak tunjuk sangat dekat dunia ni. Itu bahananya, itu balanya jika kita menduakan Allah dalam keadaan kita tidak sedar. Maka ini adalah nasihat kepada Allah. Kita nak kebaikan, maka jangan kita menduakan Allah secara terang-terangan zahir ataupun berlaku kesilapan dalam hati kita ketika mana kita melakukan amal kebaikan. Penting ni. Baik. Wa tarkul ilhad fi sifatih wa wasfuhu bi sifatil kamal wal jalal kulliha. Kita membersihkan, menyucikan Allah serta kita meyakini segala sifat-sifat kemuliaan dan keagungan itu milik Allah semuanya. Kena ada dalam hati kita. Wa tanzihihi an jami'in naqais, dan kita juga menyucikan Allah daripada segala kekurangan. Nak yakin kata Tuhan ada semua sifat kesempurnaan dan keagungan serta Tuhan itu jauh dan suci daripada segala kekurangan. Hak ni kita kena buat apa? Kita kena mengaji Tauhid sifat 20. Mudah cerita tu. Selagi mana kita tak mengaji Tauhid sifat 20, keimanan kita goyah. Keimanan kita goyah, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tu goyah. Kita belajar Allah Ta'ala itu As-Sami', Maha mendengar.
Bila kita tahu Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan ini mendengar kullu, setiap benda yang wujud, yang ada, Tuhan dengar. Meja ni Tuhan dengar tak? Dengar. Tapi macam mana dengar meja? Tuan-tuan dengar tak meja? Dah. Allah Ta'ala dengar meja. Sebab para ulama sebutkan, kalau asal nama kata benda tu ada, benda tu wujud, Tuhan dengar. Macam mana Tuhan dengar? Kita tak tahu. Kemudian tu guru akan bagi tahu lagi, bila Tuhan dengar, Tuhan tak dengar saja. Tuhan dengar, dia nak balas di akhirat nanti. Begitu juga kita. Kalau dalam hidup kita selalu mengadu domba, bawa fitnah, bawa perpecahan, cakap benda yang tidak betul, Tuhan dengar. Tuhan dengar tu tak dengar saja, di akhirat nanti Tuhan nak balas. Mai mana semua tu? Mengaji sifat 20. Kita akan dapat perasaan-perasaan macam tu untuk kukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa lagi kata Imam Khattabi? Wal qiyam bi ta'atihi wa ijtinab ma'siyatihi. Nasihat kepada Allah itu antara maknanya ialah melakukan ketaatan serta meninggalkan kemaksiatan. Ketaatan, kemaksiatan sama ada taat pada segi zahir dan batin, dan juga maksiat itu sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maka kita kena buat segala benda yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Baik, wal hubbu fihi wal bughdu fihi wa jihadu man kafara bihi. Dan lainnya kita mencintai kerana Allah. Cinta kerana Allah. Apa maksud cinta kerana Allah? Dalam hadis disebutkan, apabila di antara orang yang akan mendapatkan naungan sab'atun yuzilluhumullah, 7 orang yang Tuhan akan naungi di akhirat nanti, yauma la zilla illa zilluh. Hari yang tidak ada naungan pada hari akhirat nanti, 7 orang ni Tuhan akan naung dia. Di antaranya adalah 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan dan juga saya serta ustaz-ustaz lain. Pasal apa ustaz-ustaz duk mai sini? Mereka nak bercakap saja ke? Tak, sebenarnya terselit dalam hati mereka satu kemanisan bila boleh kongsi ilmu, bagi tazkirah, kongsi maklumat. Dalam masa yang sama bila mereka bercakap, mereka sedar, oh aku duk bercakap ke orang, aku pun tak buat lagi, terlupa. Tuan-tuan pun suka main majlis ilmu, suka dengan ustaz ni kuliah, dengar dia ceramah bagi ilmu. Maka kita ni ada hubungan kasih sayang. Kasih sayang tu sebab apa? Kasih sayang itu tidak syak lagi kerana Allah. Kerana Allah. Kita main dapat ilmu, boleh beramal, boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Maka kita ini secara tidak langsung berkasih sayang dan bercinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang macam kita ini di akhirat nanti Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis sahih, Allah Ta'ala akan panggil dengan panggilan yang khusus. Aina al-mutahabbuna li jalali. Mana orang yang berkasih sayang di dunia dulu kerana aku? Allah Ta'ala nak naung, Allah Ta'ala nak berikan ganjaran yang khusus kepada orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-hubbu fihi, berkasih sayang dalam tu ada tujuan dia Allah. Bukan tujuan lain. Kadang-kadang kita sayang, kita hormat dia pasal apa? Oh dia duit banyak, apa-apa boleh aku minta pula. Ada sebenarnya macam tu. Betul tak? Oh aku sayang dia, aku hormat dia pasal apa? Oh dia bos, boleh aku dapat promotion, boleh aku naik pangkat kalau aku baik dengan dia. Ada orang yang berkasih sayang kerana dunia, tapi nak cari kasih sayang kerana Allah. Itu yang kita mahu. Itulah yang masuk dalam makna an-nasihatu lillah, nasihat kerana Allah ataupun untuk Allah. Baik. Wal bughdu fihi, marah pun dalam dia itu ada Allah. Itulah Nabi SAW. Marah Nabi SAW, bak diri Nabi ni Nabi tak kisah. Tak kisah sampai tahap mana? Saya nak tanya tuan-tuan. Kalaulah ada satu orang ni, dia beli barang, tiba-tiba dia cakap dekat yang duk jual barang tu, dia kata ni apa? Contoh apa? Barang ni
Saya ambil contoh, Ustaz Rahman bayar. Contoh saya lah, saya pergi beli satu barang di kedai, beli TV Samsung ke apa-apa, oh barang ni Tuan Haji Rahman akan bayar. Ustaz Rahman akan bayar. Okey, penjual kata apa? Kita apa? Saya pun ambil. Tiba-tiba lama tak bayar semua, si penjual tu pergi kat rumah Ustaz Rahman. Dia kata, ni saya nak minta hutang saya ni. Ustaz Rahman kata, hutang apa dia? Saya tak beli apa pun. Saya tak beli apa pun. Oh ni, Wafi ada beli TV ni, dia kata Ustaz Rahman akan bayar. Kita kalau duduk tempat Ustaz Rahman waktu tu, macam mana perasaan kita? Lah, dia perkenal aku. Betul tak? Dia perkenal aku. Tak boleh jadi kalau saya ke tempat Ustaz Rahman tu, tak boleh jadi kawan ni. Dia perkenal kita. Ada pula kita bayar. Kita tak tahu apa. Dia beli barang, suruh kita bayar. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW biasa kenal macam tu. Seorang sahabat nama dia Nuaiman. Nuaiman, dia ni dikenali dengan himar, keldai. Maksud kata jenis orang pak lawak. Masa zaman Nabi dulu, pak lawak dulu nama dia Nuaiman. Nuaiman, dia pergi beli barang, dia kata barang dia Rasulullah bayar. Siapa tak percaya kalau guna nama Rasulullah waktu tu? Al-Amin, orang yang amanah, orang yang dipercayai. Dalam Quran, dalam bahasa Arab pada ketika tu, Rasulullah bayar berapa? Satu hari, si penjual ni pergi kat Rasulullah. Rasulullah, Nuaiman beli sekian-sekian ni, dan dia kata kamu bayar. Rasulullah pelik. Aku tak pernah beli pun. Rupanya Nuaiman perkenal dia, perkenal Rasulullah. Nuaiman, Rasulullah marah tak? Kalau kita marah dah, confirm kita marah. Rasulullah bahkan tak marah. Rasulullah tergelak saya kawan ni perkenal aku. Bukan sekadar itu, Rasulullah awak keluar duit bayar. Tak apalah, ambil. Rasulullah bayar untuk Nuaiman. Padahal Nuaiman tu kenal Rasulullah. Kita kalau duduk tempat marah. Bukan tuan-tuan, saya pun tak tapi itulah Nabi SAW. Itu bila cerita pasal Rasulullah, kita tahu macam mana Rasulullah ni menghadapi kehidupan seharian dia. Dia tidak akan marah, melainkan marahnya itu ada Allah. Dia tak akan marah kalau benda tu kena kat diri dia, tapi dia akan marah sekiranya peraturan-peraturan Allah dilanggar, tidak dipatuhi, orang buat tak kena dengan agama, hal tu dia marah. Kerana itu kata guru saya, kalau kita ni jenis barang, tak apa, biar barang. Tapi tukar barang tu kepada tujuan dia kerana Allah. Itu kata guru saya. Kita jenis cepat marah, biar barang. Pantang, montiuk sikit, mula. Kita jenis tu. Tapi guru saya kata, tak apa, sifat tu biar ada tak apa. Tapi tukar barang waktu agama Allah dipersendakan. Barang sungguh-sungguh. Macam tu kata guru saya. Maka di antara makna an-nasihatu lillah al-bughdu fihi. Marah pun, marah dalam tu kena ada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nakkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadu man kafara bih, dan berjihad menentang sesiapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu jihad, kita kena faham, jihad ini dia setiap zaman ada jihad yang tersendiri. Zaman dulu jihad angkat pedang lawan musuh, macam para sahabat dengan Nabi SAW buat. Ada jihad, ada zaman yang jihad dia lain. Jihad dia ialah menjaga diri kita dan juga keluarga kita daripada fitnah-fitnah yang akan merosakkan agama kita dan keluarga. Itu juga jihad. Ada jihad yang jenisnya kita perlu ke depan membentangkan ataupun memberikan pandangan, membetulkan pandangan-pandangan yang tidak betul yang dilontarkan dipanah kepada Islam. Kita lawan hujah-hujah orientalis dan sebagainya. Maka kata guru saya, setiap zaman ada jihadnya tersendiri. Maka guru saya juga kata zaman ini, zaman akhir zaman ini jihad dia apa dia? Lawan orang kafir lah. Yang terjadilah ni orang Islam lawan orang Islam. Orang Islam disembelih orang Islam.
Orang yang mereka yang duk kata jihad di Syria, mereka jihad apa dah? Jihad apa di Syria? Di Syria lawan Israel kah? Yang berlaku di Syria orang Islam membunuh orang Islam. Nabi SAW tak pernah ajar jihad itu Islam bunuh Islam. Jihad apa mereka belajar, jihad apa mereka pakai? Macam mana? Macam mana kita nak claim yang berjuang di Syria tu contohnya mati syahid? Yang duk keluar demonstrasi di Mesir mati 5,000 orang tu mati syahid kononnya. Padahal Islam lawan Islam. Dulu mana cerita ni? Oleh itu jihad perlukan kefahaman yang khusus, pemahaman yang baik, meluruskan salah faham tentang jihad. Jihad antaranya tak boleh kita duk keluar pergi jihad tu, tak boleh. Nabi SAW sebut dalam hadis Muwatta, maknanya jihad ini berlaku dalam panji. Mana kata ada kepimpinan yang jelas, lawan siapa, macam mana, atau macam mana, apa semua. Itu jihad yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta. Bukan boleh tak tentu halal jihad macam tu. Dan jihad kita apa dia? Jihad kita ialah jaga agama kita dan keluarga daripada dirosakkan oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Jaga. Kita ambil contoh, sebab zaman kita tak tahu sama dia betul. Kita sampai lah tak tahu tabung haji sama dia betul siapa salah. Sama dia betul siapa salah. Isu tabung haji. Ingatkan debat tu clear belaka. Lah, pakat lawan daripada dua orang. Kita pun tak tahu betul ke tak. Kawan dia bagi laporan ni, kawan ni sebut audit ni, kawan ni sebut audit ni. Tak tahu sama dia betul. Dan kita penyokong bawahan ni duk tengkang lah. Duk tengkang lah. Macam mana cerita ni? Dalam kita duk tengkang, dalam kita duk mengantau ke orang semua, sedikit demi sedikit agama kita terhakis. Agama kita terhakis. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis sahih, para sahabat tu di mana akhir zaman nanti tidak ada pemimpin tertinggi, khalifah orang Islam yang satu, tidak ada. Waktu tu para sahabat kita tanya Rasulullah, kita nampak macam mana Rasulullah waktu tu? Kita nampak apa ni? Dan waktu tu akan ada ramai kumpulan. Semua kata dia betul. Rasulullah bagi nasihat, i'tazil kullal firaq. Jauhkan diri kamu, asingkan diri kamu daripada semua kumpulan. Dan Nabi sebut juga dalam satu hadis yang lain pasal akhir zaman, fitnah akhir zaman, Nabi kata yang duduk lebih baik daripada berdiri, yang diri lebih baik daripada berjalan, yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Apa makna Nabi? Apa maksud hadis itu? Maksudnya orang yang paling sikit melibatkan diri dia ketika itu dalam fitnah itu, maka orang itu yang paling selamat di akhirat nanti. Nabi sebut. Sampai ke mana kita tak boleh sentuh isu ni, tak boleh terlibat dengan fitnah akhir zaman ni. Sampaikan Nabi sebutkan para sahabat, kalaulah kamu duduk rumah kamu, kalau ditakdirkan kamu makan pohon kayu dan kamu mati dalam keadaan itu, maka buatlah. Nabi nak beritahu akhir zaman ni fitnah besar akan main. Sampai Nabi sebut, kalau terpaksa di rumah dan makan akar kayu, mati macam tu, matilah macam tu. Nabi bagi panduan dekat kita dah macam mana akhir zaman ni, kita nak buat macam mana. Kita dah bertengkar ni, apa kita tak dapat? Agama kita terhakis. Macam mana kita nak selamat di akhir zaman ni kalau kita tidak ikut apa yang Nabi SAW tetapkan. Maka kuliah-kuliah ilmu macam ni dia akan beritahu kita nak praktik macam mana, di waktu mana kita nak bercakap, di waktu mana kita nak diam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kalau orang tanya kat dia soalan, dia akan diam sat. Orang tanya dia, awak diam supaya aku tahu mana lebih manfaat, antara aku jawab ataupun aku diam. Imam Syafi'i fikir macam tu. Kita semua isu nak ulas, semua isu kita nak tulis. Kita tak tahu ke akhirat nanti Tuhan nak tanya, nak mempertanggungjawabkan kita tentang respon kita kepada apa yang berlaku kat dunia nanti, dunia dulu ni.
maka itu kita terima. Di sikit lagi, wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukri 'alaiha. Antara nasihat kepada Allah makna dia apa dia? Kita mengaku segala nikmat itu datang daripada Allah dan juga kita bersyukur ke atas nikmat tersebut. Lagi pula wal ikhlas fi jami'ul umur. Kita ikhlas dalam melakukan setiap perkara. Ikhlas tu apa dia? Antara Allah fi 'amali. Tu ta'rif ikhlas. Apa dia ikhlas? Kamu nampak Allah dalam setiap amalan kamu, tak nampak orang lain, tak nampak kata amalan yang tunjuk ke orang lain, tunjuk ke orang, nampak Allah saja dalam amalan kita. Boleh? Wa du'a ila jami'il awsaf al-mazkurah wal hassu 'alayha. Dan apa yang kita sebutkan tadi, kita beramal, kemudian kita ajak pula orang lain untuk beramal. Wa talattuf bin nas, dan kita bersikap lemah lembut dalam interaksi kita dengan orang ramai. Qala al-Khattabi, kata Imam Khattabi, wa haqiqatu hadhihi al-awsaf raji'atun ila al-'abdi fi nushihi nafsah. Dan hakikat segala benda yang kita sebutkan tadi sebenarnya perlu dilakukan oleh hamba itu sendiri. Nasihat kerana Allah, apa dia makna dia? Hak yang kita sebut banyak tadi itu. Hakikatnya nasihat kerana Allah itu kembali kepada diri kita sendiri untuk kita buat. Maka barulah kita akan mendapatkan an-nasihatu lillah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an nushin nasih. Kerana Allah, pasal apa kita katakan nasihat untuk Allah itu sebenarnya kita yang kena buat? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala itu terkaya daripada nasihat sesiapa pun. Tuhan tak perlukan nasihat. Makna nasihat kepada Allah tu kita nakkan kebaikan daripada Allah untuk diri kita. Itu mana kata an-nasihatu lillah. Baiklah, sekadar itu dahulu tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti pada makna nasihat yang pertama, makna lillah. Kemudian insya-Allah kita akan sambung dengan makna nasihat kepada kita, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada pemimpin orang Islam, serta nasihat kepada orang Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya saya terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebagainya. Kita berkongsi ilmu untuk menambahkan takwa kita, menambahkan kualiti amalan kita, agar nanti kita semua mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting mati dalam iman, dan di akhirat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan suci dan dipandang dengan redha Allah Subhanahu wa taala, seterusnya mendapatkan syurga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, yassir umurana, ustur uyubana, ballighna mimma yurdika amanana, وفقنا يا ربي نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك